Selamat sejahtera kepada Dr. Syarul dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Syanita Mayupan, nombor metrik 280127. Kami daripada Kumpulan 10 ingin membentangkan tentang stres dalam kalangan pelajar semasa era pandemik COVID-19 di bawah tema falsafah kemanusiaan. Pengenalan. Apa itu stres? Stres merupakan keadaan seseorang itu mengalami ketidakstabilan sama ada berbentuk fizikal ataupun mental dan ianya berkaitan dengan cara hidup kita. Stres merangkumi tekanan, beban, konflik, keletihan, ketegangan, panik, perasaan kemurungan dan hilang daya. Gejala stres ini terhasil apabila seseorang itu merasa yang keperluan melebihi daripada keupayaan yang ada pada dirinya. Wabak COVID-19 menjadi sumber stres utama kepada para pelajar. Kesan wabak ini mengakibatkan penutupan semua sektor termasuk institusi pendidikan tinggi. Rentatan penutupan ini, sistem pengajaran dan pembelajaran diaplikasikan secara dalam talian ataupun dikenali sebagai e-pembelajaran. Kajian dijalankan untuk mengenal pasti impak e-pembelajaran terhadap tahap kesihatan iaitu stres pelajar di universiti sewaktu pandemik COVID-19. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian untuk mendapatkan perspektif pelajar terhadap pelaksanaan e-pembelajaran. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Kini, semua orang mempunyai stres, terutamanya dalam era pandemik COVID-19 ini. Tidak perlu dinafikan pelajar juga mempunyai stres. Oleh itu, kami telah melakukan kajian berkaitan dengan isu ini dengan 3 objektif. Pertama, untuk mengenal pasti punca kesan cara mengatasi yang berkaitan dengan isu stres pelajar pada pandemik ini. Oleh itu, kami telah melakukan satu survei untuk mendapat pendapat daripada orang ramai tentang perkara-perkara ini. Kedua, untuk menentu cara baharu untuk mengatasi isu stres pelajar pada pandemik COVID-19. Cara-cara ini akan dibentukkan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Akhir sekali, objektif ketiga, untuk mengingatkan masyarakat tentang isu stres pelajar. Kami berharap melalui survei yang disiapkan oleh kami kepada orang ramai, dapatan kajian yang kami hasilkan dapat mengingatkan masyarakat untuk mementingkan isu ini dan tidak mengabaikan isu stres pelajar, kerana isu ini bukan sesuatu perkara yang kecil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuriliana Syafiqah binti Muhammad bernombor metrik 279948 akan membentangkan tentang metodologi kajian iaitu kaedah yang digunakan oleh kumpulan kami dalam tugasan ini. Disebabkan oleh masalah COVID-19 di negara kita, kumpulan kami tidak dapat menjalankan penyelidikan secara bersemuka. Kami telah menjalankan 2 kaedah iaitu kaedah survey dan kaedah analisis data. Kaedah yang pertama iaitu kaedah survey telah dijalankan secara atas talian. Kami telah mengedarkan borang soal selidik berbentuk Google Form kepada 65 orang responden. Borang soal selidik ini mengandungi beberapa soalan seperti profil responden, punca, kesan dan cara menangani masalah stres dalam kalangan pelajar. Kaedah yang kedua pula ialah kaedah analisis data. Kami telah menganalisis data yang diperolehi daripada 65 orang responden dan membuat perbandingan dalam bentuk graf bar dan syatapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri bin Zali, bernombor metrik 280346, ingin meneruskan pembentangan dengan dapatan kajian melalui Google Form yang dibuat oleh kumpulan kami. Seramai 65 orang responden yang terlibat dalam memberikan maklum balas kepada survey yang dibuat dan dijalankan, dan saya ingin membentangkan berkaitan dengan demografi responden. Kita pergi ke demografi responden yang pertama iaitu jantina. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh kami, terdapat 16.9% daripada 65 orang responden ialah lelaki yang diwakili oleh 11 orang responden, manakala selebihnya 83.1% daripadanya ialah perempuan yang diwakili oleh 54 orang responden daripada 65 orang responden. Seterusnya, komponen yang kedua ialah umur. 50 daripada 65 orang responden yang mewakili 76.9% berusia 20 tahun, manakala 11 daripada 65 orang responden yang mewakili 16.9% berusia 21 tahun
dan selebihnya diwakili oleh 4.6% iaitu 3 orang yang berumur 22 tahun dan 1.5% iaitu seorang yang berumur 23 tahun. Seterusnya, berdasarkan kajian yang kami buat, responden terdiri daripada 4 jenis kaum iaitu yang pertama Melayu, Cina, India dan juga Bumiputera Sabah. Yang mempunyai paling ramai responden adalah daripada kaum Melayu iaitu 70.8% yang mewakili seramai 46 orang daripada 65 orang responden. Seterusnya daripada kaum Cina iaitu 18.5% yang mewakili seramai 12 orang responden daripada 65 orang responden. Seterusnya daripada kaum India 9.2% yang diwakili oleh 6 orang responden, dan yang paling sedikit adalah daripada kaum Bumiputera Sabah sendiri iaitu sebanyak 1.5% yang diwakili hanya seorang responden. Di samping itu, berdasarkan kajian yang dibuat oleh kami, terdapat 37 orang responden yang tinggal di kawasan bandar yang mewakili sebanyak 56.7%, manakala selebihnya iaitu 43.1% yang terdiri daripada 28 orang responden tinggal di kawasan luar bandar. Dan yang terakhir sekali ialah status pengajian, iaitu majoriti responden iaitu seramai 64 daripada 65 orang responden yang mewakili 98.5% merupakan pelajar daripada Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA, manakala selebihnya iaitu seorang responden yang mewakili 1.5% merupakan pelajar daripada Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan saya paskan kepada pembentang seterusnya. Salam sejahtera, saya Sharmila Manimharan, nombor matrik 280184. Dan dalam video ini, kita akan membincangkan punca-punca yang menyumbang kepada stres pelajar yang telah kami selidik menerusi survey. Terdapat beberapa aspek berpuncanya stres pelajar. Yang pertama merupakan dari segi akademik. Sekumpulan besar responden setuju mereka letih selepas belajar dan tugasan yang diberikan dalam kelas terlalu banyak dan berat. Sekitar 36 responden memilih mereka sukar memahami subjek dan 23 responden mengaku mempunyai capaian internet yang rendah. Keduanya adalah dari segi kewangan. Tidak boleh dinafikan bahawa kewangan merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Terdapat sekumpulan kecil pelajar memilih bahawa stres mereka berpunca daripada melakukan kerja sambilan untuk menyara diri dan untuk menyara keluarga. Ketiga adalah dari segi interpersonal dan sosial, di mana kategori ini merangkumi punca-punca stres pelajar yang paling banyak. Jumlah responden yang paling tinggi iaitu sebanyak 28 setuju stres pelajar disebabkan mereka bimbang akan masa hadapan. 12 pelajar mencatatkan mereka stres disebabkan masalah keluarga. Hanya segolongan kecil yang mengakui punca stres mereka dari masalah dalam percintaan, masalah dengan kawan-kawan ataupun di media sosial. Akhir sekali, terdapat 3 pelajar memilih punca mereka stres adalah disebabkan rakan ajar melakukan sesuatu walaupun mereka cuba elak. Justru melalui survei ini dapat kami konklusikan bahawa kebanyakan stres pelajar berpunca dari segi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Yasmin Hanani binti Muhammad Zuki dan nombor matrik saya 280750. Saya akan membentangkan kesan-kesan stres kepada pelajar berdasarkan dapatan kajian di survei yang telah kami jalankan. Seramai 65 responden telah memberi pandangan akan kesan-kesan stres kepada pelajar mengikut 3 aspek, iaitu akademik, fizikal dan emosi. Aspek yang pertama adalah akademik. Sebahagian besar responden memilih bahawa kesan pelajar yang stres akan mendapat kualiti tugasan yang diberi terjejas dan pelajar akan mendapat keputusan peperiksaan yang tidak memuaskan dengan memperoleh responden seramai 56 orang. Kedua, aspek fizikal turut menyumbang kesan stres kepada pelajar di mana seramai 73 responden bersetuju. Mereka juga sering lupa dan sukar memberi tumpuan serta mengalami masalah sukar untuk tidur. Terdapat 19 responden mengaku mereka mengalami sakit kepala yang teruk.
Aspek yang ketiga adalah emosi, merupakan salah satu kesan daripada stres yang boleh menyebabkan tahap kesihatan individu terjejas. Sekumpulan besar memilih kesan stres dengan tidak dapat mengawal emosi, ingin melarikan diri dan ingin mengasingkan diri serta tidak bergaul dengan sesiapa dengan memperoleh 62 responden. Manakala terdapat sebahagian kecil kumpulan iaitu 11 responden menyatakan mereka ingin mencuba dadah atau alkohol dan ingin membunuh diri atau mencederakan diri. Secara keseluruhannya, aspek fizikal antara kesan-kesan stres yang dialami oleh pelajar berdasarkan dapatan kajian survei yang telah dilakukan oleh kumpulan kami. Salam sejahtera. Saya, Sasha Menon, anak perempuan Mohan Kumar Menon dengan nombor matrik 280183 akan menerangkan bahagian dapatan kajian kami yang seterusnya iaitu cara-cara menangani stres pelajar secara positif. Terdapat 8 cara untuk menangani stres secara efektif dan positif yang telah kami kemukakan semasa melakukan kajian selidik ini. Setiap cara yang dicadangkan boleh dikategorikan di bawah aspek Jerry iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Jika kita lihat pada rajah di sebelah, mendekatkan diri kepada Tuhan telah mendapat persetujuan yang tertinggi iaitu sebanyak 36 responden daripada 65 responden telah menjawab sangat setuju bagi pernyataan ini. Diikuti pula dengan mengamalkan gaya pemakanan sihat dengan 34 responden menjawab sangat setuju. Manakala meluahkan perasaan kepada orang yang dipercayai dan melakukan senaman dan yoga mendapat persetujuan yang sama banyak iaitu sebanyak 31 responden telah menyatakan mereka sangat setuju. Hampir kesemua cara yang telah dikemukakan mendapat sokongan yang tinggi daripada para responden. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat banyak cara yang positif dapat dilakukan oleh seseorang pelajar untuk menangani stres mereka dan menafikan stigma yang sering menular yang mengatakan bahawa remaja zaman kini lebih cenderung melakukan perkara yang tidak berfaedah dan memudaratkan diri untuk menangani stres yang dihadapi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid bin Ruslan, nombor matrik 280102. Ingin membentangkan tentang sumbangan kajian stres pelajar terhadap masyarakat. Terdapat beberapa kepentingan dan sumbangan dalam menjalankan kajian mengenai stres pelajar. Antara kepentingannya ialah dapat memberi pendedahan umum kepada masyarakat tentang stres ataupun tekanan yang dihadapi oleh para pelajar. Oleh sebab kerana masyarakat kurang diberikan pendedahan dalam hal ini, hasil kajian ini mungkin serba sedikit dapat membantu masyarakat mengenai apa yang dialami oleh para pelajar sehingga menyebabkan tekanan yang dialaminya. Selain itu, melalui kajian yang kami jalankan, masyarakat mampu mengetahui pelbagai kaedah untuk mengurangkan masalah yang menyelubungi minda pelajar tersebut. Sebagai contoh, memberikan nasihat ataupun mendengar permasalahan yang mengganggu fikiran mereka. Selain itu, dapat memberi pendedahan juga tentang kaedah yang mengurangkan masalah yang hadapi pelajar untuk mengelakkan stres dan kemurungan. Seterusnya, masyarakat akan dapat didedahkan atau mengenal pasti dengan pencegahan stres yang dialami oleh para pelajar bagi memberi rawatan mental atau kaunseling kepada mereka. Melalui hasil kajian ini, kerana kajian ini dijalankan bagi merungkai apakah tekanan yang dihadapi hingga menyebabkan pelajar stres dan kemurungan. Mungkin kajian ini dapat memudahkan masyarakat bagi membuat alternatif untuk merawat masalah mental yang dialami tanpa melibatkan pakar-pakar kaunseling, kerana masalah itu dapat diselesaikan dengan cara kita sendiri. Sekian sahaja daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna binti Muhammad Syukri. Nombor metrik 280587 akan menerangkan tentang cara baru untuk mengatasi isu stres pelajar. Yang pertama ialah mengambil berat isu stres pelajar melalui media sosial seperti Instagram, TikTok dan Twitter. Cara ini boleh dilakukan oleh pihak sekolah sendiri di mana menyebarkan ilmu tentang mengendali stres dengan menggunakan platform media sosial seperti berikut. Cara ini bersesuaian dengan elemen intelek dalam falsafah pendidikan kebangsaan di mana guru meningkatkan dan menyebarkan ilmu baru untuk dimanfaatkan oleh diri sendiri dan orang lain. Dengan ini, pelajar dapat memperoleh info dan pengetahuan baru yang berguna bagi mereka untuk menangani masalah stres terutamanya pada waktu pandemik ini. Yang kedua ialah mengadakan program kaunseling art terapi di peringkat sekolah. Terapi seni ini boleh dilakukan 1 minggu sekali di sekolah. Antara kaedah terapi seni yang boleh dilakukan ialah melukis dan mewarna. Menerusi kaedah terapi seni ini, ia dapat membantu mendidik pelajar mengenali diri sendiri, mengurangkan stres dan meningkatkan keyakinan diri. Cara ini bersesuaian dengan elemen emosi di mana terapi seni boleh membuatkan emosi pelajar dalam keadaan stabil dengan meluahkan masalah dengan menggunakan seni. Yang ketiga ialah mengadakan hari keluarga bersama ahli keluarga dengan melakukan aktiviti yang menarik seperti mini sukaneka dan berkelah. Dengan ini, ibu bapa dapat meluangkan masa bersama-sama supaya anak-anak atau pelajar ini tidak sepanjang masa belajar kerana ia boleh membuatkan mereka sangat stres. Cara ini bersesuaian dengan elemen emosi dan jasmani dalam falsafah pendidikan kebangsaan di mana ia boleh melahirkan emosi positif pada diri pelajar dengan bergembira dengan orang yang tersayang. Selain itu, dengan cara ini ia boleh memperkembangkan unsur jasmani di mana menjaga kesihatan tubuh badan diri atau melakukan riadah dengan sempurna. Dan yang terakhir ialah mengadakan program usrah di peringkat sekolah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kefahaman para pelajar mengenai Islam supaya lebih dekat dengan Tuhan. Selain itu, dalam usrah ini juga pelajar boleh berkongsi masalah seperti masalah stres mereka dengan ahli usrah dan ahli yang lain akan berusaha untuk membantunya keluar dari masalah tersebut. Cara ini bersesuaian dengan elemen rohani dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Wan Azian Hayani binti Wan Muhammad Azan. Nombor metrik saya ialah 280654. Baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan bahagian kesimpulan. Yang pertama, punca stres dan kesan stres dalam kalangan pelajar semasa era pandemik COVID-19 perlu diatasi dengan sebaik mungkin supaya isu ini tidak akan berulang lagi pada masa hadapan kerana stres yang melampau ini membawa keburukan kepada diri pelajar. Yang kedua, setiap pihak yang bertanggungjawab perlu memainkan peranan dalam menangani isu stres dalam kalangan pelajar untuk mengelakkan terjadi perkara atau kejadian yang tidak diingini seperti masalah kemurungan yang serius, penyakit mental dan bunuh diri. Yang ketiga, penyelesaian isu stres dalam kalangan pelajar dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani membantu mengurangkan masalah stres dalam kalangan pelajar. Hal ini dikatakan kerana dapat menjamin kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam kalangan pelajar. Yang keempat, setiap pelajar juga harus sentiasa berfikiran positif dan bijak dalam mengawal emosi dalam kehidupan seharian supaya mereka dapat menghadapi stres tersebut dalam keadaan yang tenang dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengatasi stres tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.